بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tok-tok guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini teramat-amatlah baik untuk kita amalkan, khususnya kita menempuh pada tahun yang baru, iaitu pada tahun 1445 Hijriah, yang mana hadis ini disusun oleh Dr. Iyadah Ayyub Al-Kubaisi, yang mana beliau meletakkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'alal A'malil Yasirah, yang menceritakan tentang hadis yang mudah diamalkan tetapi pahalanya melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hadis yang saya nak kongsi pada malam ini, hadisnya teramat-amat mudah untuk kita amalkan dan teramat-amat baik untuk kita amalkan, khususnya kita masuk pada tahun yang baru 1445 Hijriah. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan daripada an Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu an qala, dia berkata, ja'a nasun minal a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihim as-suf fara'a su'a halihim qad asabathum hajah. Satu hari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berceramah di hadapan para sahabat, tiba-tiba ada sekumpulan manusia, golongan daripada namanya golongan Al-A'rab. Al-A'rab ni apa tuan-tuan? Al-A'rab adalah golongan orang Arab pedalaman. Istilahnya Al-A'rab. Kalau bahasa mudah kita, orang asli lah gitu. Ni orang asli Arab, namanya Al-A'rab. Diberi nama Al-A'rab. Mereka ini satu kumpulan yang tinggal secara berpindah randah. Apabila kalau tempat tersebut mereka duduk ada kes samun, maka mereka akan lari pindah ke tempat lain. Itulah kehidupan Al-A'rab. Dia tak ada tempat menetap yang tetap, hidupnya berpindah randah. Jadi satu hari mereka ini, tatkala Nabi sedang berceramah di hadapan para sahabat, datang golongan Al-A'rab ni, sekumpulan golongan Al-A'rab, yang mana Sayyidina Jarir bin Abdillah kata alaihimus suf. Mereka ini semuanya pakai pakaian yang diperbuat daripada bulu kambing.
Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana bajunya diperbuat daripada bulu kambing, ini menunjukkan bahawa orang tu tersangat-sangat miskin, tersangat-sangat susah. Jadi kita pun tak nampaklah gambaran dia. Orang buat baju daripada bulu kambing ni bagaimana? Cumanya kalau zaman sekarang ni, siapa buat baju daripada bulu kambing biri-biri ni, orang kaya dah kan, dia buat jaket gitu, tebal jaketnya tuan-tuan. Jadi memang itu adat orang dulu, orang Arab. Kalau mereka susah, mereka tak ada pakaian nak beli, jadi mereka jumpalah orang yang mana dia apa cukur bulu kambing biri-biri tu, minta bulunya dibuat pakaian. Kita pun tak tahulah, tak ada kot dekat dalam malam ni, tak ada orang pakai baju bulu kambing. Semua kaya-kaya belaka dia tuan-tuan. Paling-paling murah pun bajunya mungkin RM50 sebagai contoh tuan-tuan. Begitu juga pada zaman Nabi. Kalau orang kaya pada zaman Nabi, mereka akan tunjuk mereka ni kaya. Mereka akan pakai baju yang mahal-mahal. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi ada baju yang mahal yang Nabi tempah di Rom. Rom ni pada ketika itu satu kerajaan yang besar, satu kerajaan yang besar pada ketika itu. Sebab tu dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ar-Rum. Ini satu kerajaan yang mana, satu kerajaan yang terbesar pada ketika itu, yang monopoli dunia pada ketika itu, sehingga kan mata wang apa semua ditempa pada kerajaan Rom, di kerajaan Rom, dan diguna pakai di seluruh dunia, termasuk di negara Arab. Nabi juga menggunakan mata wang perak, emas itu daripada kerajaan Rom. Tu dia, nak tunjuknya Rom ni macam Amerika lah pada zaman kini tuan-tuan. Punya hebatnya kerajaan Rom. Dan Nabi ada baju yang Nabi tempah di kerajaan Rom, satu baju yang mahal. Begitu juga dengan sahabat lain, dia ada baju yang mahal. Maka sahabat yang kaya-kaya ni, mereka pakai baju, mereka akan pakai baju yang mahal, tunjuk pada orang baju dia ni mahal. Untuk apa tuan-tuan? Bukan untuk riak, tidak, tetapi mereka ini pakai pakaian yang mahal untuk tunjuk pada orang miskin bahawa mereka ni kaya. Kalau orang miskin ni susah, dipersilakan untuk datang berjumpa dengan mereka, minta duit daripada mereka. Itu tuan-tuan, pada zaman dahulu. Kerana apa? Mereka tak tahu siapa susah, mereka tak tahu siapa orang susah. Sebab zaman Nabi ni ada satu golongan yang mana golongan ini golongan yang tak suka meminta-minta. Ada satu golongan yang tak suka meminta-minta. Dia ni hidupnya gitulah, padahal dia susah, tapi dia tak pernah tunjukkan orang dia ni susah. Gitu. Sehingga kan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dengan para sahabat ni. Kalau ada yang susah, ahlan, silakan datang pada mereka, minta tolong. Tuan, saya ni susah, saya tengok pakaian tuan ni pakaian mahal, boleh tak saya minta sedekah? Boleh, tak ada masalah. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman kita ni terbalik tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang pakai pakaian smart tuan-tuan, kita tengok dia pakai tux, pakai long suit dan sebagainya kan. Orang susah datang kepada dia, tuan saya ni susah, boleh tak minta duit sikit? Dia ambil beg duit, keluarkan beg duit, dia tak ada duit. Itulah, saya ni belum gaji lah, nak sedekah pun tak boleh nak sedekah. Sampai orang miskin tu tengok dia pun kesian. Tak apa dah tuan, saya ada RM10 ni, nak ambil lah RM10 buat beli makan. Dah orang miskin buat sedekah kat dia tuan-tuan. Itu zaman sekarang. Kerana pun lifestyle sebagai contoh. Ataupun ada juga daripada kalangan kita ni, mereka yang mana tak nak tunjuk mereka ni kaya. Mereka kaya, tapi baju biasa-biasa. Pakai orang datang masjid, datang surau, pakai bajunya baju Melayu, kain pelikat. Dia pun pakai baju Melayu, kain pelikat. Dia tak nampak dia kaya, tapi bila follow dia tengok, oh rumah banglo besar dia ni, pakai simple dia. Kan? Gitu. Dia pun fikir, malah nak tunjuk kaya. Kalau aku tunjuk kaya, nanti orang semua minta duit kat aku. Tak apalah, baik aku tunjuk macam ni, orang tak kenal aku siapa. Gitu tuan-tuan. Terbalik pula. Zaman Nabi, mereka tunjuk baju mereka mahal, bukan nak menunjuk-tunjuk, tidak, tetapi nak beritahu pada orang bahawa mereka ni kaya, dibolehkan datang pada mereka untuk minta sedekah. Itu dia. Jadi, tapi kalau orang yang mana bajunya diperbuat daripada bulu kambing, ini memang orang tersangat-sangatlah susah, sangat-sangat susah.
Sayyidina Jarir kata, fara'a su'ahalihim, kami tengok ni dahlah baju diperbuat daripada bulu kambing, baju pula buruk pula tu, teruk bajunya. Mungkin dah bulunya dah tercabut-cabut gitu, memang dah teruk dah, kesian, memang susah sungguh. Qad asabathum hajah, dan golongan ini mereka sangat-sangat memerlukan bantuan, memerlukan hajat supaya orang bantu mereka. Kemudian Nabi kata fahassan nasa ala sadaqah. Sahaja kata kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk sedekah dekat golongan Al-A'rab ini. Maka Nabi perintahkan, tolong siapa bawa duit ni tolong sedekah dekat mereka. Tatkala Nabi menyuruh para sahabat untuk sedekah pada golongan Al-A'rab ni, fa'abta'u anhu, tiba-tiba sahabat tertunduk main batu, bual dengan member sebelah. Tengok burung apa tu, burung murai, burung apa, burung murai, contohlah gitu. Semua buat tak layan Nabi. Nabi suruh bagi sedekah, semua tak layan. Nabi, kemungkinan Nabi tak beri sedekah pada ketika itu, Nabi nak tengok sahabat, itu satu. Mungkin Nabi pun tak ada duit pada ketika itu, sebab itu Nabi suruh sahabat, siapa ada duit tolong sedekah. Contohlah macam saya, tiba-tiba ni ada orang susah masuk, saya cakap, tuan-tuan, puan-puan, siapa ada duit, bawa duit, tolong sedekah kat makcik tu susah. Tiba-tiba saya cakap gitu, tuan-tuan, tiba-tiba ambil handphone, main handphone. Tiba-tiba pula bala WhatsApp, ataupun buat dengan member sebelah, buat tak layan, tuan-tuan. Tu dia. Jadi Nabi ketika itu tak bawa duit, tak boleh nak bagi sedekah. Sebab tu Nabi perintahkan sahabat lain untuk sedekah. Nabi ni orangnya kaya tapi tak suka pada kekayaan, itu Nabi. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, pemurahnya Nabi, kita boleh dengar je tuan-tuan. Nak ikut tak boleh. Macam mana Nabi punya pemurah? Ada satu kisah tuan-tuan, ada orang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi. Dia bawa isteri, bawa anak dia. Wahai Rasulullah, aku, anak, isteri aku ni dah seharian tak makan. Wahai Rasulullah, boleh tak nak minta seekor kambing? Ketika itu Nabi ada selembah kambing, ada antara dua gunung Nabi punya kambing, tengah-tengah dua gunung tu lebih kurang 40 ekor lebih kambing. Nabi cakap apa? Seekor je, ambil semualah. Itu kita cakap, tuan-tuan, dengar boleh, ikut pun tak boleh lah tuan-tuan. Silat-silat toki kambing pun tak mampu nak buat macam tu tuan-tuan. Kalau ada toki kambing kat sini pun kita datang, lagi dah toki kambing, minta seekor kambing, minta seekor, ekor pun tak dapat tuan-tuan. Paling-paling pun dia bagi diskaun sikit. Tak boleh lah bagi seekor, saya nak meniaga juga. Tak apalah, saya jual kambing ni 1000, saya jual dengan kita member lama, tak apalah, ambil lah 800, diskaun 200, kena bayar juga tuan-tuan. Nabi, orang minta seekor kambing dapat 40 ekor. Dah harap Badui pening balik, wahai Rasulullah, aku nak bawa macam mana ni? Nabi kata, bagi orang kampung kamu yang tak makan lagi, yang susah. Itu pemurahnya Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita ni pemurah tu tukar balik pada kita jadi pemarah, bukan pemurah. Tu. Jadi nak tunjuk pemurahnya Nabi SAW. Tapi Nabi akan bagi, tak kisah. Nabi tak kedekut, bukan orang jenis yang kedekut. Tapi Nabi tak ada duit, sebab tu Nabi suruh sahabat lain, tolong siapa bawa duit, tolong bagi sedekah dekat apa namanya golongan A'rab ni tadi. Kemudian bila Nabi suruh gitu, semua buat tak tahu, tak indahkan Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Jarir kata, hatta ru'ya fi dhalika wajhihi, sehinggalah wajah Nabi berubah jadi nak marah. Wajah Nabi bertukar jadi marah, nak marah ni wajah Nabi. Inilah Nabi SAW. Nabi ni dia tak suka berpura-pura. Dia bukan orang yang bermuka-muka, bukan talam dua wajah. Kita ni jenis orang bermuka-muka tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hati kita geram betul lah aku dengan abang ni, dia ni asyik rembat parking aku je, contohlah tuan-tuan. Kan kita duduk parking kan, contohlah payah sikit nak cari parking, tiba-tiba pula ada orang parking. Ini kereta abang aku dah lama perhati abang, geram betul lah.
Aku kalau jumpa abang ni siap lah bang, aku tumbuk dia. Aku nak marah tu, nak tunjuk dalam hati dia, marah kat orang ni tuan-tuan. Sampai-sampai jumpa abang ni, Assalamualaikum bang, apa khabar? Lama tak jumpa, sihat bang? Alhamdulillah sihat. Lepas tu abang ni pun, saya macam ada dengar awak tak puas hati dengan saya. Mana ada bang? Okey je. Tak adalah, saya dengar awak macam marah saya parking tempat awak. Tak ada bang, abang nak parking 10 tahun kat sini pun tak apa. Tu kita tuan-tuan, jumpa orang nak marah, saya dia nak marah bermuka-muka, dalam hati ni aku nak boleh pula kantor sebab aku marah abang ni, contohlah tuan-tuan. Nabi dah, apa yang lahir di hati Nabi akan terzahir di wajah Nabi. Kalau Nabi gembira, wajah Nabi akan gembira. Kalau Nabi marah, dalam hati Nabi marah, maka wajah Nabi akan marah. Kalau hati Nabi sedang bersedih, maka wajah Nabi akan nampak sedih. Itu Nabi. Nabi tak bermuka-muka. Jadi bila Nabi tak suka perbuatan sahabat, buat tak tahu apa Nabi cakap, maka wajah Nabi berubah jadi marah. Sebab apa? Hati Nabi tengah marah ni dengan sahabat, buat tak tahu apa Nabi cakap. Sehingga kan Sayyidina Jarir kata, qala thumma inna rajulan minal ansari ja'a bisurratin min wariqin. Tiba-tiba bangun seorang lelaki daripada golongan Ansar. Dia ini balik rumah kejap. Rumahnya dekatlah dengan masjid Nabi dengan ceramah tu. Dia balik rumah kejap, dia batang balik cepat-cepat. Dia datang dengan membawa secupak perak, satu bekas yang berisi dengan perak. Dia buat apa? Dia bagi pada golongan A'rab ni tadi yang datang. Pakcik-pakcik ni ada sedekah sikit daripada saya ni, ambil lah. Kemudian lepas golongan laki Ansar ni tadi bangun bagi sedekah, tiba-tiba pula summa tataba'u, orang lain bangun bagi sedekah. Summa ja'a akhar, orang lain pun bangun bagi sedekah. Bawa duit pula, ingatkan tak bawa duit, semua bawa duit. Jadi orang lain ikut, akhirnya ramai ikut bagi sedekah pada golongan A'rab ni tadi. Kemudian hatta urifas surur fi wajhihi, sehinggalah terpancar wajah kegembiraan. Apa terpancar kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Ini dia point dia yang saya nak sampaikan tuan-tuan, yang mana kita boleh praktikkan untuk tahun baru 1445 Hijriah ini. Hadis ini sangatlah mudah untuk kita amalkan, dan pahalanya sangat melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Maksudnya, siapa yang buat satu kebaikan dalam Islam, yang menjadi pelopor satu kebaikan dalam Islam, yang mana kemudian orang lain ikut kebaikan dia buat, maka dia akan dapat pahala orang yang ikut dia tu dapat, dia dapat pahala sama, tidak dikurangi walaupun sedikit. Itu dia tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam hadis tadi, lelaki golongan Ansar, dia orang yang pencetus pada kebaikan. Dia buat apa tuan-tuan? Bagi sedekah betul. Dia yang orang pertama bangun bagi sedekah. Kemudian orang lain ikut bangun bagi sedekah. Orang lain tengok bangun bagi sedekah, bagi sedekah, bagi sedekah tuan-tuan. Akhirnya ramai bagi sedekah. Letaklah ketika itu ada 10 orang yang beri sedekah, dan seorang yang beri sedekah tu pahalanya dapat 1000 pahala. Kalau 10 orang bagi sedekah, maksudnya ada berapa ribu pahala? 10,000 pahala. 10,000 pahala ni dapat pada lelaki golongan Ansar ni.
tidak dikurangi walaupun sedikit. Sebab apa? Dia yang pencetus kepada kebaikan. Saya bagi contoh lain tuan-tuan yang mudah faham. Sebagai contoh, kita punya Ustaz Amirul, dia bagi saya poster malam ni ceramah awal Muharram ma'al hijrah. Tak tahulah siapa yang buat poster tu. Contohlah kita letak Ustaz Amirul yang buat poster tu. Contoh saja, saya tak tahu siapa yang buat. Andai kata Ustaz Amirul yang buat poster tersebut. Baik, dia buat poster tersebut, malam ni ada ceramah ma'al hijrah. Jadi bila orang tengok, oh okeylah, cantik ni, malam ni dekat Musalla Residen Tebrau ada ceramah ma'al hijrah, sambutan ma'al hijrah. Maka di blast di grup WhatsApp, masuk dalam grup WhatsApp, orang pun tengok, ush, Syok ni ada ceramah, bolehlah dengar ceramah malam ni. Masing-masing datang dengar ceramah tuan-tuan. Andai katalah yang hadir pada hari ini lebih 50 orang lah, sudah pasti yang hadir ni adalah lebih 50 orang. Jadi kita anggarkan sahaja yang hadir 50 orang, jadi seorang dapat 1000 pahala. Maka kalau 50 orang yang hadir, jumlahnya ada berapa? 50,000 pahala. Jadi orang yang datang nak dengar ceramah sebab nampak poster tu tadi, malam ni ada ceramah, maka datang 50 orang ni tadi dengar ceramah, 50,000 pahala tu Allah beri pada Ustaz Amirul. Itu dia tuan-tuan. Walaupun dia tak datang tuan-tuan, dia tetap juga dapat pahala tersebut. Kalau dia datang, dia tambah lagi satu ekstra pahala, 1000 pahala. Mudah tuan-tuan buat kebaikan. Faham tak ni tuan-tuan? Sebab tu kita jangan memperkecil, memperlekeh kebaikan. Ada tempat kita tengok di masjid-masjid sebagai contoh, ataupun surau, ataupun mungkin berlaku di sini tuan-tuan. Sini ada 2 pintu je kan, pintu lelaki, pintu perempuan, betul? Kalau kat masjid dia ada banyak sikit pintu. Kita letaklah contoh kat sini, pintu lelaki masuk. Kadang-kadang orang dia parking slipper dia suka hati dia nak parking macam mana, letak sepah-sepah tuan-tuan. Ada seorang ni haji, dia tak suka tengok slipper sepah-sepah, dia disusun balik slipper, disusun cantik-cantik. Kemudian jemaah wanita tengok, ish, baguslah haji ni susun slipper orang, aku pun nak ikutlah macam haji tu buat. Maka hajah ni pun diikut juga susun slipper orang di belah wanita. Andai kata hajah tu disusun slipper belah wanita, hajah tu dapat 5,000 pahala. Maka 5,000 pahala yang hajah tu dapat, haji yang buat kat sini yang pelopor benda baik, dia juga dapat 5,000 pahala. Allah, mudah tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan, kisah Syekh Mishari Rashid. Syekh Mishari Rashid, tak tahulah tuan-tuan pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar tuan-tuan? Dia seorang penyanyi nasyid yang viral jugalah. Saya nak lagukan dia punya bacaan tu pun tak boleh nak lagu sangat, suara tengah tak okey ni tuan-tuan. Biasanya kalau dia punya yang viral, dia punya Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tu kalau suara tak serak tu, lagi sedap tu saya baca. Gurau-gurau je tuan-tuan. Gitulah lebih kurang. Kalau yang tak kenal, balik ni boleh buka YouTube, boleh Google Syekh Mishari Rashid. Suara sangat sedap tuan-tuan. Saya pernah ikut tour dia di Malaysia. Dia pernah datang Malaysia tuan-tuan, ada tour dia punya, dia jelajah, yang mana masa tu PA dia offer satu waktu Syekh Mishari Imam bayar 8,000 satu waktu, 8,000 tuan-tuan. Saya sempat ikut 3 waktu semayang Isyak di Bukit Jelutong, semayang Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan, dengan sembahyang Isyak di Masjid Negara. Tu dia 3 tempat. Tapi memang tak dapat, penuh tuan-tuan orang datang. Ingat macam tak popular dia, rupanya popular, orang Malaysia semua kenal tuan-tuan. Nasyid dia, Nisa Sabian suka ikut nasyid dia.
Rahman ya Rahman. Tu asal dia yang buat nasyid tu tuan-tuan. Rahman tu. Lagi yang baru sekarang lagi Mustafa. Mustafa. Tu. Baik. Satu waktu 8,000 tuan-tuan orang bayar. Over. Jadi ini masjid yang memang masjid banyak duit tuan-tuan, jangan ambil. Masjid negara, masjid Shah Alam ni memang kalau kutipan masjid Shah Alam lagi banyak tuan-tuan. Seminggu hampir jejak 100,000 dia punya kutipan. Memang setakat bayar 8,000 tu tutup mata je tuan-tuan. Apa mahal sangat ni penunggang agama ni. Tak tuan-tuan, dia bukan penunggang agama. Syekh Mishari ni dia daripada Kuwait. Asal negara dia negara Kuwait. Kuwait ni tuan-tuan kali 15 duit kita tuan-tuan. Antara mata wang tertinggi kat dunia mata wang Kuwait. Maksudnya 1 dinar Kuwait bersamaan dengan 15 ringgit duit kita. Jadi kalau 8,000 tu tuan-tuan kita bayar, convert dengan duit Kuwait baru 500. Takkan nak bayar Syekh Mishari 500 tuan-tuan. Kalau bayar 500 convert dengan duit Malaysia, RM30 duit dia tuan-tuan. Dia tengok RM30 pun tak apalah, sedekah je lah RM30. Contohlah gitu, ikhlas je lah. Dia kaya. Kalau saya semayang memang syok lah, semayang belakang dia, Allah sedap sungguh suara dia tuan-tuan. Gaji dia kat Kuwait pun besar tuan-tuan. Kerajaan Kuwait bagi dia gaji, dia imam kat Kuwait tuan-tuan, gajinya 30,000 dinar Kuwait. Convert dengan duit kita 455,000, dekat setengah juta tuan-tuan gaji dia. Dan kerajaan Kuwait juga bagi keistimewaan kat dia ni tuan-tuan. Dia ini tugas dalam setahun dia jadi imam, tugas sebulan dia jadi imam. Lagi 11 bulan kerajaan bagi dia rehat, pergilah melancong ke mana, gaji masuk. Suaranya digunakan time bila? Time bulan Ramadan sahaja suaranya digunakan. Waktu lain rehatlah, pergilah mana-mana nak pergi. Itu dia tuan-tuan. Kalau kita jadi imam gitu, syok Ustaz Nurul. Itu dia. Nak cerita tuan-tuan, sebelum dia jadi ini terkenal dengan sebagai seorang qari. Dia ni suka menyanyi. Orang yang sangat suka menyanyi. Sehingga kan satu hari sahabat dia cakap dekat dia, "Wahai saudaraku, kamu ini ada suara yang sedap. Aku kalau dapat suara macam kamu, aku akan gunakan di atas jalan kebaikan. Kerana aku takut nanti suara aku akan dipersoalkan, di manakah suara aku digunakan." Kawan dia cakap macam tu je tuan-tuan. Akhirnya tersentap Syekh Mishari. Syekh Mishari mula hafal Al-Quran. Pada umur 18 tahun dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Disambung pengajian di Universiti Islam Madinah, ambil bidang juga bidang Al-Quran wal Qiraat. Habis belajar Madinah tuan-tuan, dia rakam bacaan 30 juzuk Al-Quran. Sehingga kini dia aktif dalam rakaman bacaan Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, setiap kali satu dunia ni tuan-tuan, orang yang mendengar bacaan Al-Quran dia ataupun imam-imam yang meniru cara bacaan dia tuan-tuan, pahala dapat dekat Syekh Mishari. Syekh Mishari pun tak sedar, tengok banyaknya pahala aku. Sebab apa? Orang dengar dia ngaji tuan-tuan. Dan sudah pasti orang yang paling banyak pahala siapa dapat? Kawan dia ni tadi yang tegur dia. Jadi suara Syekh Mishari gunakan untuk kebaikan, Allah, maka berapa banyak pahala juga kawan dia dapat. Tu nak tunjuk tuan-tuan, mudahnya buat kebaikan ni. Sebab tu Nabi kata, jadilah kamu guru Al-Quran pertama untuk anak-anak kamu. Jadilah kamu guru Al-Quran pertama untuk anak-anak kamu. Ini dia tuan-tuan, jangan malas. Ni kadang-kadang dia malas. Awak belajar oleh Mustaqbirul saja tu, ayah bayar, contohlah. Tak nak ajar. Ajar tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan ni kata, "Ustaz saya ni nak ajar, saya pun baca gagap Ustaz. Baca surah Al-Mulk pun tabarakalladzi gagap, susah nak baca." Takkanlah alif bata pun tak tahu. A di atas A di bawah I, A di depan U, A I U. Takkan tu pun tak tahu. Kalau tak tahu, la ilaha illallah. Parah sungguh lah kalau tak tahu. Tahu Ustaz yang tu tahu, ajarlah yang tu.
Kalau tahu yang tu ajar. Kerana Nabi kata jadi guru Al-Quran pertama untuk anak-anak kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita yang pencetus pada dia belajar Al-Quran, tuan-tuan, kan Nabi kata siapa yang baca Al-Quran satu huruf digandakan dengan 10 pahala. Wala aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi siapa yang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan lah pencetus kepada anak tuan-tuan untuk belajar Al-Quran. Anak tuan-tuan ni pandai baca Yasin ni setiap Khamis malam Jumaat, contohlah. Yasin tu berapa ribu pahala dia dapat kalau baca Yasin, digandakan satu huruf dengan 10 pahala, maka pahala yang dia dapat, andai kata dia dapat 50,000 pahala, 50,000 pahala yang dia dapat, tuan-tuan pun dapat, tuan-tuan. Sebab itu Nabi suruh jadi guru Al-Quran pertama untuk anak-anak kita. Lagilah kalau kita hantar anak kita hafal Al-Quran, anak kita punya struggle nak hafal Al-Quran ni, satu ayat diulang sampai 10 kali, 10 kali ulang, berapa ribu pahala dia dapat. Kita juga dapat kat rumah, padahal tengah tengok TV belenggeng ni, tuan-tuan, pakai kain blekat. Kain blekat pun ikat tak kuat, kalau cucu tarik habis londeh terus kain blekat je. Contoh, tuan-tuan. Gitu pun dia lepas pahala anak dekat Hafiz dengan hafal Quran, pahala masuk. Kita pun tak sedar. Dekat akhirat itu banyaknya pahala. Inilah pahala kamu ni, pencetus pada kebaikan. Sebab itu Nabi, orang yang pahala paling banyak sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi yang mengajar kita semayang, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi hingga akhir zaman, berapa bilion orang yang semayang, tuan-tuan. Pahala orang semayang Nabi juga dapat. Nabi mengajar orang bersedekah daripada zaman Nabi hingga akhir zaman, berapa bilion orang yang bersedekah. Jadi pahala orang yang sedekah tu Nabi juga dapat. Kerana apa? Nabi lah pencetus kepada kebaikan tersebut, tuan-tuan. Itu dia, tuan-tuan. InsyaAllah belum. Sebab tu kita jangan memperlekeh kebaikan kita. Kecil kebaikan ni, tak. Kadang-kadang kebaikan itulah yang besar sebenarnya. Jadi inilah apa 1445 Hijriah ni. Kita ubah. Jangan kita menganggap kita nak buat kebaikan yang besar-besar je, tapi kebaikan yang besar-besar kita buat ni tak ada orang ikut, rugi. Buatlah kebaikan walaupun kebaikan tu kecil, ada orang ikut. Allah, orang tu ikut sampai bila-bila ikut. Itu nama jariah kebaikan. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, inilah orang kata ni apa ni, sambut awal Muharram ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Baca doa apa akhir tahun, baca doa awal tahun. Ini kan benda baik ni. Kadang-kadang orang kita faham bid'ah ni dua je. Ada yang kata bid'ah satu je. Bid'ah tak, bid'ah semua bid'ah sesat. Ni baca apa ni awal Muharram, baca doa awal tahun, akhir tahun, ni bid'ah ni sesat. La ilaha illallah. Relax, brother. Menurut Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari Al-Syafi'i, dia kata bid'ah ni terpecah pada 5 bid'ah. Bukan 2 je. Kadang-kadang kita dengar bid'ah ni 2. Bid'ah yang baik, bid'ah yang jahat. Tapi rupanya ada 5 bid'ah. Apa dia 5 bid'ah? Yang pertama, bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib ni apa? Sebagai contoh, pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi mana ada pernah kumpul Al-Quran? Maka kumpul Al-Quran bid'ah tak? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah yang wajib, kena buat. Kalau tak buat Al-Quran, kita tak boleh baca Al-Quran macam sekarang dah lengkap dah 30 juzuk tu, tuan-tuan. Kemudian bid'ah yang kedua terbahagi dengan bid'ah, namanya bid'ah mustahabbah, bid'ah yang sunat. Apa dia bid'ah yang sunat? Sebagai contoh, pembinaan sekolah. Zaman Nabi mana ada sekolah? Kalau jenis orang kata bid'ah ni tu bid'ah. Kita ni bid'ah, tuan-tuan. Sebab apa? Tak pernah ada zaman Nabi. Ada kata Nabi tak buat, tu hujah dia. Sekolah mana ada pada zaman Nabi. Tapi boleh tak sekolah? Boleh. Bid'ah tak? Bid'ah.
bid'ah mustahabbah, bid'ah yang sunat. Yang ketiganya nama bid'ah jaizah, bid'ah yang harus. Apa dia bid'ah yang harus, tuan-tuan? Sebagai contoh, makan nasi ambeng. Yang ni jamuan makan apa? Tengok macam ada jamuan makan nasi ambeng ke? Oh, enggak makan nasi ambeng. Bid'ah tak makan nasi ambeng. Bid'ah, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi tak pernah makan nasi ambeng. Benar ke dengan hadis Nabi kata kul ruz ambeng, makanlah kamu nasi ambeng? Tak ada, tuan-tuan. Nabi tak pernah. Tapi boleh tak makan? Boleh. Bid'ah tak? Bid'ah yang apa? Harus makanlah. Kemudian yang keempatnya bid'ah nama bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Apa dia bid'ah yang makruh? Sebagai contoh, lepak lama sangat kat kedai mamak, makruh, tuan-tuan. Ni suka lepak lama-lama, bola dah habis pun lagi lepak lagi sampai 4-5 pagi baru balik rumah, makruh. Makanannya tak ada pun, airnya sampai 10 cawan dah ada air. Sebab tu ulama dulu, siapa yang pergi makan kat kedai makan, ulama zaman dulu lah, tuan-tuan, dia dianggap fasik. Sama macam tu, pergi lepak kedai makan, makan kedai makan, dianggap fasik. Sehingga kan ulama zaman dulu pun kalau tak tutup kepala keluar rumah lebih 5 meter, 5 hasta, tak tutup kepala, dianggap fasik, tuan-tuan. Itu dululah. Zaman sekarang janganlah tuan-tuan tiba-tiba nampak saya tak pakai kopiah, tuan-tuan, ustaz ni fasik ni. Tak, tuan-tuan. Dia ikut hukuman apa ni, peredaran zaman. Nak tunjuk syadidnya zaman dulu, kerasnya zaman, ketatnya zaman dahulu. Itu dia, makruh. Kemudian bid'ah, ya bid'ah. Nabi pernah lepak mamak? Tak pernah kan, tuan-tuan? Tak pernah lepak mamak. Jadi lepak mamak, nak makan kat mamak tak ada masalah, boleh. Makan kedai makan tak ada masalah, tapi jangan lama-lama makan, makruh hukumnya. Dan yang kelima bid'ah muharramah, bid'ah yang haram. Apa bid'ah yang haram? Sebagai contoh, minta maaf, tengok video lucah. Contoh, zaman Nabi tak ada video lucah, tengok video lucah, haram. Bid'ah tak? Bid'ah yang haram. Itu dia. Jadi tadi tu kita baca doa awal tahun, akhir tahun, bid'ah apa? Baca doa, Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, doalah nescaya aku akan kabulkan. Dan imam tadi baca doa semua doa yang baik-baik, tuan-tuan. Mana ada doa yang buruk-buruk? Ada orang kata tak boleh, khususnya. Sama je lah, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau anak-anak SPM bukan main, ya Allah, memudahkanlah urusan aku nak SPM, ya Allah. Kan bid'ah tu. Nabi mana pernah doa minta anaknya berjaya SPM? Faham tak, tuan-tuan? Jadi sebab tu jangan kita sempitkan dengan fikiran-fikrah yang bertentangan dengan akidah kita di Johor ini, akidah ahli sunnah wal jamaah, alirannya al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Baik, itu dia, tuan-tuan. Nak cerita tadi, nak masuk Isyak. Gua habis Isyak sikit lagi, seminit. Hadis ni tak habis lagi ni, tuan-tuan. Hadis ni tak habis lagi. Itu yang pertama. Nabi kata, siapa yang pencetus pada satu kebaikan, kemudian orang lain ikut kebaikan dia buat, maka dia akan dapat pahala. Orang tu buat, dia akan dapat pahala juga, tidak dikurangi walaupun sedikit. Kemudian Nabi sambung lagi, tuan-tuan, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Dan barang siapa yang pencetus pada kejahatan dalam Islam, kemudian orang lain ikut akan kejahatan yang dia buat tu, orang tu dapat dosa, dia pun dapat dosa, tidak dikurangi walaupun sedikit dosanya tersebut. Ni kita syarah untuk hadis yang ni lepas azan. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi, kurang 5-6 minit. Baik. Hadis tadi yang terakhir ni Nabi kata, siapa yang juga pencetus pada kejahatan dalam Islam, kemudian orang lain ikut kejahatan dia buat,
maka dia akan dapat dosa sebagaimana orang tu buat dapat dosa, tidak dikurangi walaupun sedikit dosa tersebut, tuan-tuan. Rupanya ada juga namanya jariah dosa. Jariah ni bukan kebaikan je jariah, dosa pun boleh jadi jariah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, anak Nabi Adam, orang yang seluruh dunia daripada zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, manusia yang membunuh, dosanya yang mereka dapat juga dapat pada anak Nabi Adam. Siapa nama anak Nabi Adam, tuan-tuan? Qabil. Jadi seorang Habil, seorang Qabil. Apa isunya, tuan-tuan? Yang si Qabil bunuhnya si Habil? Nak kahwin, tuan-tuan. Tak berhati sebab nak kahwin je, isu je. Ada 3 pendapat dalam tafsir Qurtubi tentang anak Nabi Adam ni. Pendapat pertama menyatakan bahawa Nabi Adam ni anaknya seramai 40 orang, yang mana Hawa bersalin sebanyak 20 kali. Setiap kali bersalin kembar laki perempuan. Laki perempuan 20 kali bersalin, ngam 40 orang anak. Macam bang, anaknya berapa orang bang? 3. Tak sampai lagi 40 orang. Rasanya kalau rumah kita, tuan-tuan, dah kalau dia bersalin kembar 5 kali bersalinnya, tuan-tuan. Anak 10 orang cakap, dah abang cukup, tutup kilang, abang nak anak lagi, pergi cari kilang lain. Untung kalau rumah cakap macam tu, tuan-tuan. Silap-silap rumah cakap, dah anak 10 tak cukup lagi, nak cari kilang lain, tak guna punya jantan. Ustaz, kita pula kena marah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa anak Nabi Adam ada 25 orang. Hawa bersalin sebanyak 11 kali. 10 kali secara kembar, kali yang ke-11 tunggal. Yang lain kembar laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Last seorang tunggal. Siapa namanya? Shis. Inilah anak Nabi Adam yang mana juga Nabi. Namanya Nabi Shis. Dan yang ketiga, pendapat ketiga, Hawa bersalin sebanyak 25 kali bersalin macam biasa, 25 kali bersalin. Tapi selang bunga. Selang bunga macam mana? Dia tak kembar selang bunga. Laki perempuan, perempuan laki, laki perempuan, perempuan laki, itu selang bunga, tuan-tuan. Jadi tak kisahlah mana-mana pendapat pun, tuan-tuan. Jadi asal itu yang Qabil tak berhati sebab nak kahwin. Itu dia. Sebab tu dia bunuh si Habil. Sebab apa? Qabil ni dia lahir, dia ada pasangan kembar dia, perempuan, namanya Iklimah. Kemudian si Habil ni lahir, kembar dia namanya Labuda. Ni. Jadi, tuan-tuan, Nabi Adam suruh kahwin cross. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik kembar. Nak kahwin kena kahwin cross. Yelah, dulu siapa hidup, tuan-tuan, 6 orang hidup zaman tu. Nabi Adam, Hawa, Qabil, Iklimah, Habil, Labuda, 6 orang. Kalau abang hidup zaman tu boleh recommend anak abang. Dah ada anak abang? Ada, boleh recommend kan? Tak ada anak, tak boleh nak recommend. Contohlah, zaman tu 6 orang je. Jadi Nabi Adam kata nak kahwin kena kahwin cross. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik kembar. Maksudnya yang si Qabil kena kahwin dengan Labuda, yang si Habil kena kahwin dengan Iklimah. Gitu. Jadi Qabil tak berhati. Mana Ci? Tak nak kahwin dengan Labuda. Sebab apa tak nak kahwin dengan Labuda? Dia ni ireng, tuan-tuan. Ireng, tahu ireng? Hitam, tak lawa, tak cantik. Tak Ci lah. Dia nak juga kahwin dengan Iklimah, tak nak kahwin dengan Labuda. Sehinggalah Allah perintahkan, baiklah, kalau siapa yang mana korbannya diterima, maka dia boleh kahwin dengan Iklimah. Itu yang masing-masing tunjukkan korban. Yang si Qabil ni dia farmer, petani. Dia punya korban, dia pergi letak gandum. Gandum dah nak mati, tuan-tuan, dia letak sikit lah tu. Yang si Habil ni shepherd. Shepherd ni apa? Pengembala, penternak.
dia ada kambing dan dia korban, dia bagi kambing yang paling gemuk sekali dia ada, sudah pasti Allah terima korbannya si Habil. Itu yang Kabil tak berhati, dibunuhnya si Habil. Jadi dialah manusia pertama yang membunuh di atas muka bumi ini. Sebab tu Nabi kata, orang yang membunuh daripada zaman tersebut hinggalah akhir zaman, dosa orang membunuh dapat pada anak Nabi Adam. Namanya siapa? Qabil. Ni dia tuan-tuan. Boleh tak Allah ampunkan dosanya si Qabil? Boleh. Tapi Nabi cakap gitu bermaksud Qabil ni langsung tak pernah bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dosanya berjalan, tuan-tuan. Dosanya berjalan. Sebab tu tuan-tuan, mulai masuk pada awal Muharram ni tuan-tuan, kita doa bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mungkin pernah ajak orang buat jahat, ya Allah, dan aku masih tak sedar akan perbuatan tersebut. Orang yang aku ajar dia buat dosa tersebut sehingga ke hari ini. Maka engkau ampunkanlah aku, ya Allah. Terimalah taubat aku, ya Allah. InsyaAllah kalau orang tu buat dosa yang pernah kita ajar tu, Allah akan ampunkan. Allah tak letak dosa tu pada kita, tuan-tuan. Itu dia. Sebagai contoh, tuan-tuan, contoh yang terakhir yang saya bawakan, kita tengok sekarang ni ramai artis yang dah berubah, kan? Dulu pakaiannya seksi, tuan-tuan, sebagai contoh, pakaiannya seksi, mencolok mata. Sekarang bila dah berubah, tutup, pakai purdah terus, tuan-tuan, kalah ustazah, contoh. Dan dia padam semua gambar dia yang seksi dekat Facebook dia, Instagram dia, Twitter dan mana-mana lah social media yang dia ada, tuan-tuan. Tapi boleh tak dia padam gambar dia tak pakai tudung kat Google? Boleh tak? Tuan-tuan Google, keluar lagi gambar artis tak pakai tudung tu. Silat-silat kat handphone tuan-tuan pun ada lagi gambar. Contohlah, contoh saja, contoh. Jangan pula tuan-tuan ni pergi viral pula, kan kena saman saya. Contoh Nelofa dulu, kan. Mungkin Haji ni disimpan, ni Nelofa ni tak kahwin-kahwin ni, mesti tunggu aku nak kahwin dengan aku ni. Dia disimpan gambar Nelofa, tengok hari-hari. Jadi dia tak padam gambar Nelofa tu, contohlah. Masa tu Nelofa pun tak pakai tudung, contoh. Dia ada kuasa ke nak tengok, cek info orang satu-satu? Tak ada kuasa, tuan-tuan. Tapi dia dah bertaubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun dah padam dekat mana yang dia termampu, dia dah padam semua gambar dia yang tak tutup aurat. Maka Allah ampunkan dosa dia. Kalau orang Google, orang tengok gambar dia tak pakai tudung, Allah tak jadikan itu sebagai jariah dosa untuk dia, kerana dia telah bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatir, tuan-tuan, tengok diri kita ataupun ahli keluarga kita, anak isteri kita yang mana tidak tutup aurat, khawatir tak sempat nak bertaubat, mati dalam keadaan tak tutup aurat, ataupun dalam keadaan laki tak tutup aurat, ada post gambar dekat Facebook pakai seluar pendek tunjuk aurat, tuan-tuan, kita mati, orang buka Facebook kita tengok gambar kita tak tutup aurat, kita juga dapat dosa. Sampai bila? Sampai orang tak tengok lagi baru tak dapat dosa, tuan-tuan. Wal a'yadu billahi min dzalik. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, hadis yang saya bawakan pada malam ini, tuan-tuan, jangan kita memperkecil sekecil-kecil kebaikan. Boleh jadi dengan kebaikan kecil yang kita tunjuk tersebut, orang lain ikut, kita dapat pahala. Orang lain tengok orang tu buat, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Itu namanya MLM, pahala, tuan-tuan, yang takkan merugi kita melabur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak MLM menipu tu, melebur hidup kita, tuan-tuan, tak ada melaburnya. Begitu juga dengan dosa. Jangan pernah kita ajar orang buat dosa, khawatir orang buat dan kita tak sempat nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita